Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi wa da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan juga kurniaan Allah Subhanahu wa taala, nikmat Islam, nikmat iman. Kita dapat bertemu dalam majlis ilmu, iaitulah pada membahaskan nama-nama Allah yang maha indah lagi mempunyai sifat yang tertinggi, Asma'ullahil Husna. Yang mana insya-Allah pada pagi ini kita akan membahaskan nama Allah Al-Afu. Al-Afu. Yang mana Al-Afu yang maha pemaaf. Yang maha pemaaf. Berkebetulan dengan kita berada di dalam bulan Ramadan yang mulia ini, di dalam fasa yang kedua. Bulan Ramadan, kita sudah masuk pada waktu yang memerlukan bantuan dan juga taufik, inayah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan perjuangan kita di dalam saki-baki bulan Ramadan yang masih ada ini, bersesuaian dengan waktu yang mana disunnahkan untuk kita pada malam yang kita harapkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan, dan antaranya adalah Lailatul Qadri, malam Al-Qadar, yang mana sunnah Nabi SAW sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, iaitulah doa yang perlu kita baca dan kita perlu banyakkan bermula daripada awal Ramadan, bukan 10 akhir Ramadan saja ataupun fasa yang berikutnya, bukan. Bermula daripada awal Ramadan lagi kita perlu memperbanyakkan doa, dan antara doa yang sangat digalakkan dan sunnah untuk kita membanyakkan ucapan doa ini dalam solat kita ataupun dalam qunut kita ataupun dalam waktu malam kita qiyam, iaitulah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yani, ya Allah, engkau innaka afun, Allahumma innaka afun, sesungguhnya engkau itu maha pemaaf. Tuhibbul afwa, menyintai kemaafan, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Maafkanlah aku. Kalau dalam bahasa Melayu, daku disebut kalau lepas tu n kan. Sebelumnya huruf n. Kita maafkan daku kan. Kalau maafkanlah aku. Kalau maafkan aku tambah di. Maafkan daku kan. Itu dalam bahasa Melayu lah, tak tahu dah ubah ke tak kan. Ala kulli hal, jadi doa itu adalah doa yang disunnahkan untuk kita membanyakkan, tidak kira lah pada awal Ramadan sekalipun, membanyakkan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kerana kita tak tahu malam Al-Qadr itu, Lailatul Qadr itu dia ada pada malam yang mana, yang mengikut pendapat
yang majoriti ulama, jumhur ulama, ianya berada pada 10 malam terakhir. Tetapi ada juga pendapat yang mengatakan ia boleh berada pada mana-mana malam, dan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala tidak, Nabi SAW tidak spesifikkan pada malam yang tertentu, dan Nabi SAW memberikan petunjuknya itu pada 10 malam terakhir itu, iaitulah hikmahnya adalah supaya kita sentiasa istiqamah melaksanakan amal ibadat pada bulan Ramadan, mengejar kemaafan dan juga maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mengejar pahala yang kita harapkan, dengan penuh keimanan dan penuh ihtisab, penuh pengharapan. Itulah yang kita perlu lakukan. Jadi berbalik kepada nama Allah Al-Afu. Al-Afu maknanya yang maha pemaaf. Jadi kita baca setiap malam dalam bulan Ramadan, digalakkan, disunnahkan untuk kita membanyakkan doa tersebut. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Termasuklah ketika tidak kira, sebahagian ulama menyatakan bukan pada 10 malam terakhir sahaja, bahkan dalam keseluruhan Ramadan itu, kerana doa itu adalah doa yang sangat singkat, sangat pendek tetapi padat, yang kita katakan kita bertawassul dengan nama Allah Al-Afu, dan kita bertawassul juga dengan kecintaan Allah, sifat cinta Allah terhadap kemaafan. Tuhibbul afwa, engkau cintakan kemaafan. Maknanya Allah SWT memang suka memaafkan. Fa'fu anni, maka kita minta Allah Ta'ala maafkan kita, kerana kita insan, sebagai manusia, kita tidak akan terlepas daripada kesilapan, dosa, kemaksiatan, kesalahan, ketergelinciran, kekeliruan, kesalahan dan seumpamanya. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau kita menjadi imam, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Fa'fu anna. Maafkan kami. Dalam qunut witir itu, maka dibacakan juga. Baik. Dan dengan tujuan untuk mengajar makmum, itu diharuskan untuk meninggikan suara sedikit, untuk mengajar doa yang sabit daripada Nabi SAW. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi pagi ni kita nak bincang tentang nama Allah yang ada dalam doa tu. Pasal kebetulan kita dalam bulan Ramadan ni, maknanya kita nak bincang tentang nama Allah Al-Afu. Baik, di dalam Al-Quran ada banyak ayat yang menyebutkan tentang nama Allah ini dengan lafaz yang berbentuk nakirah secara umum, dan bukan datang dalam kita kata al. Jadi antaranya kalau kita buka dalam Al-Quran, antaranya dalam surah An-Nisa ayat 149, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, in tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. Jika kamu melahirkan sesuatu kebaikan, kamu menzahirkan sesuatu kebaikan, atau menyembunyikannya, atau kamu memaafkan kesalahan yang dilakukan terhadap kamu, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pemaaf lagi Maha Berkuasa. Itu antara dalil dalam surah An-Nisa ayat 149 yang menunjukkan sabitnya nama Allah Al-Afu. Dengan nas daripada Al-Quran disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fa innallaha kana afuwan qadira. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pemaaf lagi Maha Berkuasa. Itu dalil yang kita boleh lihat daripada Al-Quran, menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pemaaf. Dan dalam surah An-Nisa juga ada beberapa ayat lain. Dalam surah An-Nisa tadi 149, dalam surah An-Nisa ayat 85 juga ditutup ayat yang panjang berkenaan dengan
perintah wuduk dan juga perintah tayammum yang dalam surah ayat 43 An-Nisa, juga pada penghujung ayat 43 Allah Subhanahu Wa Taala menutup ayat tersebut dengan namanya innallaha kana afuwan ghafura. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal gha'iti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. إن الله كان عفوا غفورا. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghampiri solat, jadi mengerjakan solat dalam keadaan kamu mabuk, hinggalah kamu sedar dan mengetahui apa yang kamu katakan, apa yang kamu baca dalam solat. Dan janganlah pula kamu hampiri masjid sedangkan kamu dalam keadaan junub, yakni berhadas besar, kecuali kamu hendak melintas sahaja, hinggalah kamu mandi bersuci. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam bermusafir, atau salah seorang di antara kamu datang dari tempat qada hajat, buang air, atau kamu bersentuh dengan perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air untuk mandi atau berwuduk, maka hendaklah kamu bertayammum dengan tanah, yakni debu yang suci, iaitu sapukanlah ke muka kamu dan kedua tangan kamu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Jadi itu kita kata dalil yang kedua daripada surah An-Nisa ayat 43. Dan ada sama juga dalam ayat An-Nisa juga ayat 99 juga ada nama Allah Al-Afu pada penghujung ayat, iaitulah berkenaan dengan orang-orang yang dizalimi, orang-orang yang lemah, orang-orang yang mustadhafin di kalangan lelaki dan wanita dan kanak-kanak yang tidak berdaya, yang Allah bagikan pengecualian daripada mereka, daripada apa kita kata berhijrah, untuk berhijrah dan untuk berjihad. Ayat panjanglah sebelum tu kan. Dan ayat 99 tu Allah kata apa, faulaika asallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Maka mereka yang demikian itu sifatnya, mudah-mudahan Allah maafkan mereka. Ini orang-orang yang tidak ada kemampuan, orang-orang yang lemah, orang-orang yang mustadafin, yang uzur, kanak-kanak, lelaki, perempuan yang tidak dapat melakukan hijrah. Jadi mereka ada keuzuran. Jadi Allah kata mereka itu asallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Dan ingatlah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Itu dalil daripada Al-Quran yang menunjukkan adanya nama Allah Al-Afuwu. Al-Afuwu. Baik. Baik, itu kita katakan dalam Al-Quran. Baik. Kemudian kita nak lihat dari sudut makna lughah, makna lughawi. Al-afu ni dia atas wazan fa'ul min al-afwi, al-afu, dan dia al-afu ni adalah sirah mubalaghah, sirah mubalaghah yang bermaksud tajawazu anil dhanbi, memaafkan dosa, wa tarkul iqab alaih, dan meninggalkan hukuman atasnya. Dan asal dalam bahasa Arab al-afu ini daripada dari sudut bahasa disebut al-mahwu wal tamsu, memadamkan, menghilangkan dan memadamkan. Di orang Arab kata affatir riyah al-athar, apa dia, angin telah menghilangkan jejak-jejak pasir ataupun debu ataupun tanah. Angin telah menghilangkan jejak-jejak yang ada di tanah. Orang Arab kata affatir riyah al-athara,
Itu asal perkataan al-afu, afu. And afatir riyah al-athar. Angin menghilangkan jejak yang ada di tanah, kan. Yani idza darasatha wa mahadha. Dia kata kalau hilang kesan tertentu, hilang kesan macam tapak kaki ke, tapak kaki unta ke, tapak kaki kuda ke, hilangkan di atas pasir atau debu dengan tiupan angin, itu dia panggil affatir riyah al-athar idza darasatha wa mahadha. Jadi itu satu makna dari sudut bahasa. Ini memadam dan menghilangkan. Menghilangkan dan memadamkan. Jadi kata kan, affatir riyah al-athar. Dalam dari sudut bahasa juga datang juga makna al-afu ataupun al-afu juga dengan makna al-kathratu wa ziyadah. Dengan makna penambahan dan juga banyak. Disebutkan juga penambahan dan juga banyak. Fa'aful mal, yang disebut sebagai aful mal maknanya lebihan harta, lebihan nafkah. Aful mal, orang Arab kata kan. Contohnya dalam surah Al-Baqarah kan. Ni dari sudut bahasa, kita tengok dari sudut bahasa dan kita kaitkan dengan apa orang panggil, kita kaitkan dengan istilah nanti. Contoh dalam dari sudut bahasa yang makna yang kedua ni, dalam Quran ada Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 219. Allah kata yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afwa kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai arak dan judi. Katakanlah pada keduanya ada dosa besar dan ada pula beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka pula bertanya kepadamu wahai Muhammad, apakah mereka akan belanjakan dermakan? Katakanlah, dermakanlah apa-apa yang lebihan, apa-apa yang berlebih daripada keperluan kamu, apa-apa yang harta kamu yang ada lebihan, maka dermalah. Itu maknanya kan. Wa yas'alunaka madza yunfiquna wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa. Al-afwa kat situ maknanya az-ziyadah wal fadlu min al-mal. Kalau kita rujuk dalam tafsir, dia akan sebut tentang makna al-kathratu wa ziyadah. Al-Baqarah ayat 219 kan, pada kataan qulil afwa. Al-afwa, kata ulama tafsir, mazada anil hajah, apa sahaja yang melebihi hajat keperluan. Maknanya kalau orang yang ada harta yang lebih, keperluannya sudah dipenuhi, maka sedekahkanlah, infakkanlah nafkah, berikanlah kepada orang yang memerlukan, kan. Itu maksud qulil afwa, kan. Qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum. Itu dari sudut bahasa tau. Al-afwa kat situ jangan kita kata maaf lah, katakan maaf. Tak betul. Tu kalau kita rujuk kamus, jadi kamus bahasa Arab saja jadi boleh jadi salah makna lah. Tapi kena rujuk tafsir. Jadi al-afwa maknanya dalam bahasa Arab juga bermakna al-kathratu wa ziyadah, banyak dan juga lebihan ataupun penambahan ataupun lebihan harta, kan, disebut al-afwa. So Allah kata qulil afwa, maka katakanlah wahai Muhammad, sedekahkan, infakkan apa yang ada lebihan daripada kamu. Harta benda kamu yang lebih, maka kamu infakkan, kan. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 219. Baik. Dan juga bermaksud yang ketiga dari sudut bahasa, ini masih lagi dari sudut bahasa, al-afu juga ataupun afun ataupun daripada madah afawa, afaya ataupun afun, maknanya yang ketiga dari sudut bahasa bermaksud ma yashalu qasduhu wa tanawaluhu, apa yang mudah tujuannya atau apa yang mudah diambil. Apa yang mudah diambil. Apa yang mudah diambil ini dalam Quran pun ada.
Contohnya apa yang mudah diambil ni, apa yang mudah ditujukan dan apa yang mudah diambil ni, contohnya apa? Allah kata apa? Dalam ayat berkenaan dengan uruf. Dalam surah Al-A'raf ayat 199 kan? Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Al-afwa kat situ bukan maafkan tau. Asalnya al-afwa dalam ayat Al-A'raf ayat berapa tadi? Khudhil afwa ayat 199. Al-afwa di situ maknanya ma tayassara min tibi akhlaqin nas. Ma afa wa tayassara min tibi min akhlaqin nasi wa amalihi. Maknanya ma yashalu qasduhu wa tanawaluhu. Apa yang mudah diambil, apa yang mudah ditujukan, apa yang mudah. Yani Allah suruh ambil benda yang mudah yang kita laksanakan, iaitu merujuk kepada akhlak. Maknanya kita bermuamalah dengan orang, kita berinteraksi dengan manusia lain, dengan sahabat kita, dengan keluarga kita, dengan orang terdekat dengan kita dengan mudah. Dengan perkara yang mudah. Maknanya mudah ni merujuk kepada perkara yang baiklah. Akhlak yang mulia dan sebagainya. Termasuklah memaafkan, kan? Jadi khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin, sebenarnya maksud dia al-afwa kat situ maksudnya ma yashalu qasduhu wa tanawaluhu. Apa yang mudah diambil dan apa yang mudah ditujukan. Sebab itu dalam tafsir disebutkan ma'afa wa tayassara min tibil akhlaq min tibin atau min at-tibi min al-akhlaqi an-nas min akhlaqin nas wa amalihim. Maknanya kamu ambillah maknanya perkara yang mudah, maknanya dalam kamu berinteraksi dengan manusia, antaranya memaafkan manusia. Itu termasuk dalam makna al-afwa. Sama juga dalam surah Al-Baqarah ayat 178. Kalau kita tengok dari sudut bahasa, Allah Ta'ala kata faman ufiya lahu min akhihi syai'un. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un, barang siapa yang memaafkan atau memudahkan baginya daripada urusan saudaranya sesuatu, maknanya dia memaafkan dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh saudaranya, saudara se-Islam. Ini hukum qisas kan? Hukum qisas kan? Ayat tu cerita pasal hukum qisas. Kalau orang yang maafkan, kan? Fattiba'un bil ma'ruf kan? Wa ada'un ilaihi bi ihsan. Sampai akhir ayat. Sebab itu ufiyah kat situ maknanya sama macam yashalu qasduhu. Makna memudahkan, mempermudahkan. Dan juga termasuk memaafkan. Itu dari sudut bahasa. Baik. Jadi kita boleh dapat 3 makna ni. Yang pertama, dari sudut bahasa, al-afu maknanya dari sudut bahasa, pertama, menghilangkan dan memadamkan jejak. Yang kedua, banyak dan lebihan. Banyak dan lebihan. Yang ketiga, apa yang memudahkan. Yang memudahkan, maknanya yang mudah diambil, yang mudah ditujukan, yang dilakukan. Apa yang mudah. Kan? Okay, itu dari sudut makna lughah. Makna lughah ni, so kita dah nampak dah, oh ini makna dari sudut bahasa. Okay, kita nak tengok yang berikutnya, makna dari sudut syarak, makna dari sudut istilah syar'i. Jadi apakah bila kita sebutkan nama Allah Al-Afu, apakah maknanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya? Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala Al-Afu wal afu. Dia maha pemaaf kan? Kalau kita translate dalam bahasa kita, pemaaf, maha pemaaf. Okey, kita tengok makna dari sudut syarak ni ada lebih kurang 5 makna. Ada 5 makna. Yang pertama makna nama Allah Al-Afu, Al-Kathirus Safhi an dhunubi ibadih ila ma la nihayatalah. Allah Ta'ala, dia adalah zat Tuhan yang memaafkan dosa hamba-hambanya ila ma la nihayatalah, yang tiada batasannya. Ila ma la nihayatalah maknanya tidak ada batasan yang Allah Ta'ala letakkan. Selagi hambanya itu hidup, Allah Ta'ala
akan maafkan kalau dia minta maaf dengan syarat-syarat taubat apa semua itulah, meninggalkan dosa tu. Tapi secara umumnya kita nak memperkenalkan nama Allah Al-Afu ni, kita cerita dulu. Allah Ta'ala asalnya dia Al-Kathirus Safi an Dhunubi Ibadihi ila ma la nihayatalah. Itu makna yang pertama. Allah Ta'ala memaafkan banyak dosa-dosa hambanya dan tiada batasan. Maknanya fahuwa jalla wa ala yatajawazu 'anil dhunub. Allah Ta'ala memaafkan dosa-dosa. Wa yuzilu atharaha anhum bil kulliyah, dan Allah menghilangkan dan memadamkan kesan-kesan dosa itu daripada mereka secara keseluruhannya. Fala yutalib biha al-ibad yaum al-qiyamah. Dan Allah takkan tuntut lagi kalau Allah dah hapuskan dosa-dosa, Allah dah maafkan, Allah dah hapus dosa-dosa, Allah takkan tuntut lagi pada hamba itu pada hari kiamat kelak. Wa yamhuha min diwanil kiramil katibin, dan Allah menghilangkan jejak tulisan-tulisan, catatan-catatan yang terangkum di dalam catatan malaikat yang menulis amalan. Subhanallah. Bal wa yansiha min qulubihim. Bahkan lebih dahsyat lagi, Allah Ta'ala menghilangkan dosa-dosa tu, menghapuskan dosa-dosa tu, memadamkan dosa-dosa tu daripada hati-hati orang yang hamba-hambanya yang minta maaf tadi. Supaya hamba-hamba tadi tidak merasa berat. Dan Allah bukan setakat memaafkan, Allah menetapkan bagi setiap tempat kejahatan itu Allah akan gantikan dengan kebaikan, dan Allah tetapkan kebaikan itu di atas kejahatan. Ini makna yang azim, makna yang paling, kalau kita faham makna ni, subhanallah, kita takkan berputus asa daripada kemaafan daripada Allah. Al-kathirus safi an dhunubi ibadihi ila ma la nihayatalah. Banyak memaafkan hamba, dosa hamba-hamba ni, tidak ada had. Memaafkan dosa-dosa, menghilangkan dan memadam kesan-kesan dosa itu secara kulliyah, secara total. Dan Allah tidak akan tuntut pada hari kiamat kelak pada hamba yang telah dimaafkan. Dan Allah akan padam, Allah akan hilangkan jejak dan padam daripada diwanil kiramil katibin, daripada catatan, buku catatan amalan yang ditulis oleh malaikat yang mencatat amalan, Allah padamkan. Bahkan bukan Allah padamkan saja, bahkan Allah menjadikan hamba itu lupa tentang dosanya. Allah hilangkan daripada hati-hati mereka, hamba-hamba yang bertaubat dan meminta maaf tadi kepadanya, Allah hilangkan jejaknya ataupun kesan-kesan dosa itu daripada hati-hati mereka. Dan Allah meneguhkan mereka dengan, Allah menjadikan kebaikan itu menggantikan keburukan yang mereka lakukan dahulu. Baik. Dan kebiasaannya, faedah di sini, faedah yang kita boleh ambil, kebiasaannya al-afwa ini, al-afu, kemaafan ni, dia apa beza, mungkin akan orang tanya, apa beza al-afu dengan al-maghfirah? Apa beza antara kemaafan dengan keampunan? Ada beza. Al-afu, kemaafan, secara ghalibnya, kebiasaannya kemaafan, ia melibatkan perbuatan seseorang meninggalkan perkara-perkara yang wajib atau perkara-perkara yang sunat. Kita kena faham. Meninggalkan perkara wajib atau perkara sunat, maka itu kebiasaannya digunakan kemaafan. Maghfirah pula, keampunan, kebiasaannya dia adalah melibatkan perkara-perkara yang dilakukan oleh hamba itu adalah melibatkan fi'lul muharramat, melakukan perkara yang haram, melakukan perkara yang ditegah dan dilarang oleh Allah. Maka itu perlukan kepada keampunan, al-maghfirah. Adapun meninggalkan kewajipan atau meninggalkan perkara yang dituntut, termasuklah perkara yang dituntut ni wajib dan sunat, maka dia berhajatkan kepada kemaafan. Macam kita, misalnya kita pernah tertinggal perkara yang wajib, tertinggal solat ke, ataupun tertinggal
solat sunat ke atau solat fardu ke, apa yang dituntut itu minta kemaafan. Minta kemaafan. Kan? Selain daripada qada, kita qada lah kan. Tapi kalau ada orang yang dia sampai mustahil untuk dia nak qada semua solat yang ditinggalkan, macam orang yang tinggal solat total kan. Yang tu dia minta maaf ke Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan maafkan. Dan dia tak perlu qada pun. Dia hanya jaga solat dia. Itu yang rajah. Tak perlu qada. Solat lah kalau ditinggal terlalu banyak sangat. Kalau orang yang lalai dan leka lah. Tapi kalau orang yang bukan Islam, dia tak perlulah qada. Waktu dia kufur tu solat tak dikira lah. Tapi dia perlu menjaga solat lah. Menjaga solat. Jadi yang rajah yang ditarjihkan oleh ulama di kalangan ahli tahqiq, semisal Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dan ramai lagi, rajahnya orang yang tinggal solat secara total tu dia tak perlu qada. Solat dia yang banyak dia tinggal yang mustahil untuk dikira lah. Macam orang yang tinggal solat total dulu waktu jahiliah. Dia apa yang dia berhajat memohon kemaafan daripada Allah, dan dia tak ulang lah, dia bertaubat. Taubatan nasuha. Dia solat, jaga solat dia, kemudian tampung lagi kekurangan dia tu dengan solat-solat sunat. Itu fungsi solat sunat. Okey, katakan ada orang yang dia menjaga solat tetapi ada kadang-kala dia terlepas, sibuk dan sebagainya, dia terlepas solat. Dia pun cepat-cepat solat walau dia terlupa ke atau dia tersibuk ke apa dan sebagainya, cepat-cepat solat, dan dia pun merasa bersalah, dia minta maaf sebab dia meninggalkan kewajiban. Itu maksud dia, praktikal dia. Tapi kalau orang yang buat kesalahan yang dengan meninggalkan ataupun dengan melakukan perkara yang haram, contohnya berzina, contohnya minum arak, berjudi, buat benda yang Allah larang, dia bukan tinggal benda yang wajib, tapi dia buat benda yang Allah larang. Jadi dia berhajat kepada meminta keampunan. Jadi yang sesuai dengan keadaan dia bukan minta maaf tetapi minta keampunan daripada Allah, maghfirah. Sebab maghfirah ni maknanya lagi lebih dari sudut maghfirah ni, Allah akan tutup dosa dia tu. Tutup daripada pandangan makhluk, dan Allah juga akan ampunkan. Allah akan ampunkan. Tapi maaf ni lebih pada Allah hilangkan dan Allah hapuskan, dan dia lebih lembut. Maghfirah ni dia lebih maknanya kita tengok dari sudut orang yang buat kemaksiatan tu, dia lebih keras dari sudut kalau dia tak bertaubat, dia tak minta keampunan, maknanya kita kata dia lebih ancaman dia lebih keras. Tapi ala kulli hal, kalau kita tengok bila datang dalam hadis-hadis Nabi SAW, dalam hadis-hadis yang Nabi SAW minta istighfar kan 70 kali setiap hari, itu menunjukkan bahawasanya kemaafan dan maghfirah itu berhimpun sekali. Tetapi tengok dalam bulan Ramadan, waktu malam, maknanya Aisyah radhiyallahu anha tanya Nabi, apa yang aku nak ucapkan kalau aku bertemu dengan bulan dengan Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Nabi ajar doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Sebab dia lebih luas. Kemaafan tu sebenarnya dia merangkumi pengampunan. Dan kalau kita minta Allah maafkan kita, maknanya keampunan tu sekali. Sebenarnya dia maaf ni dia lebih luas. Kita mungkin tak nampak beza kan, sebab kita kata maaf, keampunan ni macam sama je. Tak. Bila kita tengok praktikal Nabi SAW ajarkan kepada sahabat dan Nabi amalkan, dan Nabi masuk bulan Ramadan ni, kenapa Nabi tak ajar Aisyah, Allahumma innaka ghafurun tuhibbul Allahumma innaka ghafur tuhibbul maghfirah faghfirli. Tapi kenapa Allah kata Nabi SAW ajar Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Masuk bulan Ramadan tak kata maghfirah dalam doa tu, doa spesifik tu. Bukan kita kata tak maghfirah tak masuk dalam makna tu, tak masuk sekali. Tapi kenapa lafaz yang digunakan adalah al-afwa? Kerana al-afu tu lebih umum sebenarnya. Dia merangkumi maghfirah. Dia merangkumi maghfirah.
Baik, tetapi kalau dibezakan, kita kata ada beza, kata para ulama, antaranya apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarh Al-Wasithiyah, syarh Al-Aqidah Al-Wasithiyah, Syekh Al-Utsaimin disebutkan beza dia, al-afu kebiasaannya bagi perbuatan orang yang meninggalkan kewajipan. Kemaafan, diperlukan kemaafan. Al-maghfirah, keampunan bagi orang yang buat perkara yang haram, perkara yang maksiat. Dia melakukan perkara yang maksiat, perkara yang haram. Itu perbezaan dia. Kan? Baik, itu makna yang pertama. Subhanallah, makna pertama ni pun azim, makna yang sangat agung. Lagi kalau kita faham kan, makna itu yang kita nak bila kita doa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi kita tahu Allah Ta'ala itu dia dipraktikkanlah. Dia memaafkan seluruh dosa-dosa hamba dia. Tidak ada had. Kan? Orang ni boleh kata, hang tak akan diampunkan, hang jahat sangat. Manusia boleh cakap macam-macam. Kan? Tengok, hang ni tak ada, aku tengok hang ni tak ada tak ada, orang panggil apa? Pandangan manusia ni disempit kan. Sebab kita tak tahu, kita bukan Tuhan. Ada orang dia tengok, aku tengok hang ni, dia tengok pakaian orang tu kan, orang tu nampak pakaian teruk sikit atau tak tak tutup aurat kan, ataupun pakaian yang tak dia hukum terus orang tu. Aku nampak hang ni tak boleh berubah lah, Allah tak akan ampunkan kau. Ni ada larangan daripada Nabi SAW. Kita tak boleh. Man dhal ladhi yata'ala 'ala Allah, yata'ala 'alayya, kata Allah, kata Nabi SAW hadis qudsi. Siapa yang melampaui aku, yang katakan aku tak akan ampunkan fulan dan alan, bahkan aku ampunkan fulan dan alan dan aku hapuskan dosa kamu. Bahaya kalau kita duk cakap kat orang kan. Kita tengok orang teruk daripada kita ke apa, kita judge. Jadi hukum dia. Kita jadi macam Tuhan pula. Tengok orang tu pakai teruk sikit, terus ni tak ada peluang lah nak bertaubat ni kalau macam ni perangai kau kan. Siapa kita? Allah tak akan ampunkan kau. Ni dahsyat, ada larangan. Ada larangan daripada Nabi SAW. Kita tak boleh kata wallahi innallaha la yaghfiru fulan. Ada hadis. Nabi tak bagi kita cakap demi kita bersumpah atas nama Allah, ataupun kita memastikan, menjazamkan, kita kata Allah tak akan ampunkan fulan dan alan. Tak boleh. Tak boleh. Ada larangan. Antaranya hadis apa? Dalam Sahih Muslim, hadis Jundub Ibn Abdillah Al-Bajalli, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, menceritakan, anna rajulan qala, seorang lelaki mengatakan, wallahi la yaghfirullahu li fulanin. Seorang lelaki pernah mengatakan, demi Allah, Allah takkan ampunkan fulan. Allah takkan ampunkan orang ni, dia kata. Wa inna Allah Ta'ala qala, dan sesungguhnya Allah berfirman. Allah kata, Allah jawab, man dhal ladhi yata'alla alayya alla aghfira li fulan. Siapa yang berani melampaui ke atasku? Yata'alla alayya maknanya siapa yang berani bersumpah dengan nama aku. Yata'alla alayya maknanya siapa yang berani bersumpah dengan nama aku, yang bahawasanya mengatakan aku tak akan ampunkan fulan. Fa inni qad ghafartu li fulanin, sesungguhnya aku telah ampunkan fulan. Wa ahbattu amalaka, dan aku hapuskan amalanmu. Atau maqal, orang yang cakap tu yang kena hapus amalan dia. Jadi hati-hati kita, macam mana orang tu teruk, macam mana orang Islam tu teruk, macam mana hatta even orang kafir pun kita tak boleh nak kata dia tu masuk neraka terus. Confirm dia ni masuk neraka. Kau tak tahu dia pengakhiran dia macam mana, jangan. Kan? Orang yang Islam pun samalah. Teruk macam mana sekalipun, kita tak boleh bersumpah atas nama Allah, kita kata Allah tak akan ampunkan dia. Sebab ada larangan yang keras daripada Nabi, daripada Allah Ta'ala sendiri. Hadis tu hadis qudsi, maknanya Allah yang kata, man dhal ladhi yata'alla alayya, siapa yang berani bersumpah atas nama aku, anni la aghfiru fulan,
mengatakan mendakwa aku tak mengampunkan fulan, mandai je. Jadi macam juru cakap aku pula, macam juru cakap Tuhan pula engkau ni. Wallahi inni qad ghafartu fulan, qad ghafartu li fulanin. Allah kata sesungguhnya aku telah ampunkan dia. Yang kamu kata tak diampunkan tu aku ampunkan, aku maafkan dia. Wa ahbattu amalak, dan aku hapuskan amalan kau. Orang yang cakap tu dia yang terhapus pahala dia. Wal iyad billah. Jadi kita tengok macam mana orang teruk macam mana sekalipun, akhlak dia, penyelewengan dia, teruk macam mana sekalipun, kita janganlah mengambil tempat Tuhan. Jangan kita bersumpah atas nama Tuhan, jangan kita melampaui batas. Kan? Kita membenci perbuatan dia dan jangan kita sampai tahap kita melakukan kezaliman dengan kita bersumpah atas nama Allah, kita kata dia Allah tak akan ampunkan. Jangan. Teruk macam mana sekalipun. Cuba tengok hadis yang lelaki yang membunuh 99 nyawa kan. Kan kalau kita tengok 99 orang dia dah bunuh. Kan tengok jawapan orang apa dia ulama ataupun padri yang kata tak diampunkan, ataupun ahli yang mufti yang kata tak diampunkan. Dia kata tak ampun. Tak, Allah tak akan ampunkan. Pasal ada 99 orang dibunuh. Kalau kita ikut kita punya sentimen, emosi, memang kita, masyarakat kita hari ni baru orang tu baru kata kat kita sikit terus kita dah marah. Aku takkan maafkan kau sampai 7 keturunan. Kalau orang kita kan, orang kita 7 keturunan tu tak maaf. Sumpah 7 keturunan. Dahsyat. Sebab kita manusia kan. Tapi Allah Ta'ala laisa kamithlihi syai' wa huwas samiul basir. Allah Ta'ala dia tak macam makhluk. Dia bukan macam kita. Orang buat salah sikit kita berdendam sampai 7 keturunan. Kadang-kadang tu teruk sampai tahap bergaduh tu sampai tak ada dah. Tak ada orang panggil apa? Tak ada limit dah. Itu ciri-ciri orang munafik lah kalau bergaduh ni melampaui batas kan. Ayatul munafiq thalath. Idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana wa idza khasama fajara. Tanda-tanda orang munafik tu ada 3. Apabila dia berkata, dia berdusta. Apabila dia berjanji, dia menyalahi janji. Apabila dia diberikan amanah, dia khianat. Apabila dia bergaduh, bertengkar, dia melampaui batas. Dia melakukan kefajiran, melakukan kejahatan. Kan? Jadi Allah Ta'ala macam mana sekali banyak dosa hamba dia tu, macam kalau kita dah tengok tu, oi banyaklah dosa hang ni, aku tak tahulah nak kata apa, banyak sangat. Kan? Kita duk tengok dosa orang, kita tak tengok dosa kita pun banyak agak. Kan? Dosa kawan tu mungkinlah dia lalai, leka, dia tak buat benda yang wajib, dia buat benda yang haram. Kita ni buat benda yang wajib, ada ujub, ada sum'ah, ada riak. Sebenarnya lagi teruk. Kan? Orang yang kita ni solat, orang yang kadang-kadang Allah uji, orang yang baca Quran, orang yang pergi masjid, dia ada ujub, dia ada sum'ah, dia ada kesombongan, kan? Boleh jadi Allah tak ampunkan dia, bahkan dia berdosa, dan Allah ampunkan orang yang ada keikhlasan tadi. Sebab itu ulama bahaskan, Imam Ibn Qayyim rahimahullah bahaskan pada perbahasan tentang apa yang membezakan antara seorang insan itu adalah pada kemurnian hatinya, pada keikhlasan hati dia, dan pada ketundukan dia kepada Allah, bukan pada penampilan dia, bukan pada kita kata semata-mata pada amalan zahir semata-mata. Sebab tu kena seiring. Satu bulan Ramadan ni paling sebenarnya bulan Ramadan adalah bulan yang kita kena giatkan penyucian jiwa kita dengan amalan-amalan soleh. Bukan kita buat amal-amal soleh kita tu untuk kejar-kejar bukan kejar pahala, tapi kejar pujian orang, ujub, takabur, sombong, mempelekehkan orang. Saya hari ni sudah khatam Al-Quran. Itu kamu tak khatam lagi. Dia mula kan ada rasa ujub. Solat malam, kemudian kita mula cerita kat orang ujub. Itu lebih teruk daripada orang yang tak beramal tapi dia ada penyesalan
yang dia ada ketundukan dan kerendahan diri kepada Allah, itu lebih tinggi kedudukan dia berbanding dengan orang yang beramal tapi dia sombong, takabur, amalan dia itu tidak menambahkan kepadanya melainkan lebih jauh daripada Allah, wal iyadu billah. Samalah juga orang yang beramal dengan amalan-amalan bid'ah, amalan-amalan yang menyeleweng, amalan-amalan yang tidak diterima oleh Allah dan Rasul. Lebih kurang samalah. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa yang beramal dengan amalan yang bukan daripada petunjuk kami, agama kami, urusan kami, maka ia tertolak. Sama lah, orang yang ujub dalam amalan tak diterima oleh Allah. Riya wal iyadu billah. Innama akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar fasuila anhu faqala riya. Aku paling takut dekat kamu. Ini Nabi paling takut dekat orang yang solat, orang yang soleh, orang yang baik-baik ni, syirik asghar, syirik kecil. Sahabat tanya, apa syirik asghar tu? Nabi kata riya, riya. Melakukan amalan untuk diperlihatkan kepada manusia. Bahaya Jadi kena hati-hati. Baik. Itu yang pertamalah makna al-afu. Maknanya Allah mengampunkan dosa-dosa hamba-Nya tanpa had, tanpa batasan. Walaupun kita nampak macam macam tadi yang 99 orang dia dah bunuh, takkan takkan tu tak ada di sisi Allah. Sebab Allah Ta'ala melihat hamba-hambanya dengan pandangan rahmat, dengan pandangan ni kita, Allah itu al-afu, dia maha pemaaf, dia tak kira lah hamba dia tu buat macam mana sekalipun. Sebab itu dalam riwayat hadis kan disebutkan, kita baca tentang perselisihan di kalangan para sahabat Nabi kan, sampai berperang di kalangan sahabat mereka berselisih bukan kerana hawa nafsu tapi kerana nak mencari kebenaran kan, tapi sampai berperang. Tetapi Allah maafkan. Bahkan ada hadis yang menyebutkan Allah gembira dan Allah memasukkan syurga dengan dua orang yang menghunuskan pedang berperang, orang Islam yang berperang sesama mereka. Allah maafkan kedua-duanya dan Allah masukkan kedua-duanya ke dalam syurga, dan Allah gembira melihat kedua-duanya tu, ataupun ketawa ataupun gembira melihat kedua-dua hamba-Nya itu yang berperang di dunia dulu tetapi masuk syurga sama-sama. Sebab Allah Ta'ala dia buat apa yang dia suka. Fa'alun lima yurid. Hamba dia. Kita nampak macam berat kan, macam bunuh 99 orang kan. Tak. Bagi kita tak boleh lah kan, tak boleh dimaafkan. Tak, Allah Ta'ala al-afu, maaf. Kan. Kita hari ni orang tu baru sabit rasuah, kita dah kata tak dimaafkan. Ni tak boleh pakai kan. Ya memang kita kata rasuah tu adalah dosa besar. Tetapi adakah kita lebih orang panggil apa? Kita nak lebih daripada Tuhan sampai kita kata tak dimaafkan, tak boleh dimaafkan. Kalau orang tu terlibat rasuah kan, dia tersalah, boleh jadi dia bertaubat. Ya, dosa dia besar. Rasuah ke, menyeleweng dana kan, besar dosa. Tapi ialah kita tak bolehlah meringan-ringankan pula kan. Meringan-ringankan, tak apalah, dapat maaf. Minta permohonan keampunan, pengampunan diraja ke apa kan. Tapi kita tak boleh nafikan orang itu berhak untuk mendapat seseorang hamba Allah itu berhak mendapat pengampunan daripada Allah, dan tidak ada mana-mana hamba yang boleh, mana-mana manusia atau makhluk yang boleh boleh masuk campur dalam urusan pemaafan dan juga keampunan. Tak ada. Sebab milik Allah Ta'ala. Sebab tu kita tak boleh melampaui. Kita Allah tak maafkan dia pasal dia menyeleweng juta-juta. Siapa kata? Engkau yang kata, bukan Allah. Jadi kita jangan ambil tugas. Saya tadilah jangan ambil tugas Allah. Maknanya orang tu kata silap dan salah itu biasa. Tapi kita jauhi perbuatan dia dan jauhi kita kata dijauhi kesalahan dan jenayah yang dilakukan, tapi kita tak nafikan. Pemaafan tu, maksud dari sudut kemaafan tu, sebab Allah Subhanahu Wa Taala rahmatnya luas. Jadi kalau kita sempitkan rahmat Allah, kita berlawanan dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Baik. Jadi maksud yang pertama tadi apa? Memaafkan dosa hamba-hambanya tanpa batasan. Dan Allah Ta'ala memaafkan dosa-dosa, menghilangkan kesan-kesannya daripada hamba tersebut. Maksudnya kalau Allah maafkan hamba dia tu, Allah hilangkan. Allah padam catatan
Amalan dia yang dicatat oleh malaikat tentang amalan buruk dia tu Allah badam. Dan Allah hilangkan dalam hati-hati mereka. Hati-hati hamba dia tu Allah hilangkan. Dan Allah teguhkan bila hamba tadi minta maaf ke Allah, dia buat kebaikan, dia gantikan dengan kebaikan, dia beramal soleh, Allah gantikan kebaikan tu dengan lebih banyak sehingga kebaikan tu menetap, menampak dalam hatinya dan keburukan tu hilang tu. Itu cantiknya Allah Ta'ala punya perancangan. Kan? Kadang-kadang kita tak boleh berbangga kalau kita ni tak diuji dengan jenayah, kita ni tak diuji dengan dosa, kita tak diuji dengan kezaliman, kita bersyukur kepada Allah dan jangan kita berbangga diri dan jangan kita rasa macam kita terselamat. Maknanya aku tak pernah buat jahat, kan? Aku tak pernah zalim orang, kan? Bahkan kita kena rasa diri kita sendiri menzalimi diri kita. Kita kena sentiasa berwaspada supaya tak ada rasa sombong tu. Bahaya kalau kita tak sedar kita ni ada banyak salah. Bahaya, kan? Selalunya orang yang ini adalah penyakit yang diuji Allah kepada orang-orang yang baik. Orang-orang soleh diuji dengan ujub, takabur, sombong, riak. Ni ada pada orang soleh, orang yang baik-baik. Diuji dengan ni. Sebab apa? Sebab dia ada kelebihan dari sudut kebaikan dan sebagainya, Allah uji dengan ni. Sebab tu tengok dalam Quran kan, kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah dan sebagainya, apa main theme atau tema utama yang Allah sentuh dalam surah Al-Baqarah, surah Ali Imran? Penyelewengan orang berilmu, ahli kitab, diberikan kitab Taurat dan Injil. Maknanya makin banyak ilmu seseorang, makin Allah uji. Sebab tu kita kena takut. Makin kita belajar, makin Allah akan uji. Makin tinggi, makin kita mengaji banyak-banyak, makin banyak kita mengaji, makin Allah akan uji dengan ilmu kita. Sebab tu kita jangan sombong dengan ilmu. Jangan akan diuji. Dan jangan kita memandang orang yang kurang daripada kita itu dengan pandangan penghinaan. Jangan sesekali. Bahkan kita kena merendah diri. Teruskan merendah diri. Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allahu. Siapa yang tawadhu', siapa yang merendah diri kepada Allah, merendah diri kerana Allah, maka Allah akan angkat kedudukannya. Barang siapa yang mengangkat dirinya di hadapan Allah, sombong kepada Allah, maka Allah akan hinakan dia, Allah akan jatuhkan dia. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita kena sentiasa merendah diri. Baik, dan maknanya Allah gantikan kebaikan tu kepada keburukan, dan kebiasaannya kita sebut tadi faedah kemaafan ni dia melibatkan perkara yang hamba itu meninggalkan kewajipan. Maghfirah, keampunan, perkara yang melibatkan hamba yang melakukan perkara yang haram atau perkara yang ditegah dan dilarang. Makna yang kedua, al-afu maknanya Allah yang maha pemaaf, maknanya Allah Ta'ala kathirul khair, yu'til jazil minal fadli wal in'am, alladhi yanqati'u ana alladhi la yanqati'u ana al-laili wa atrafin nahar. Yang kedua, balik pada makna bahasa yang kedua juga. Allah Ta'ala itu banyak kebaikan yang dilimpahkan. Yu'til jazil, dia memberikan limpahan kebaikan, kurniaan, nikmat. Alladhi la yanqati'u ana al-laili wa atrafin nahar, yang tidak putus-putus siang malam pagi petang Allah akan bagi kelebihan dan nikmat. Ini disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-I'tiqad. Makna al-afu ni, Allah Ta'ala banyak kebaikan yang Allah bagi dekat kita. Contohnya dalam bulan Ramadan. Kita dah baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sebenarnya kita kena hadirkan bila kita sebut nama Allah, Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, engkaulah al-afu, engkaulah yang maha pemaaf, maknanya yang banyak nikmat engkau yang kau dah bagi aku ni. Baru lepas tadi buka puasa, alhamdulillah, buka puasa dengan kurma, dengan ini, kemudian lepas tu makan nasi Arab lagi kan, betul ada moreh lagi, alhamdulillah. Kalau kat tempat lain tu di Yaman, di Syria, di mana lagi, di Palestin apa semua, ada yang tak dapat makan, ada yang diserang, ada yang tak dapat makan apa pun, ada yang puasa pun mereka tak tahu nak buka dengan apa, tak minum air saja, ada yang buka dengan tanah je pun, ada yang makan tanah pun ada kan, dekat mana Somalia ke kat mana kan, dibuat kuih dengan tanah tu makan. Ada kau tak ada, kesian kan. Maknanya
Kemudian ada yang tak ada makanan dan sebagainya, aku dapat makan. Al-afu, Allah Ta'ala bagi kenikmatan, Allah bagi kebaikan yang sangat banyak, bersyukur dan tidak putus kebaikan. Itu maksud yang kedua daripada al-afu. Allah Ta'ala al-afu maknanya kebaikannya yang sangat banyak diberikan kepada hamba-hambanya, kurniaan dan nikmat-nikmat yang sangat banyak. Itu maksud al-afu. Yang maha maaf maknanya dia bagi banyak dekat kita kebaikan, nikmat dan sebagainya. Jadi apa kaitan dia dengan kemaafan? Maknanya sebab nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi dekat kita itulah maknanya berhajat yang kita kepada kesyukuran, dan antara makna syukur adalah kita minta maaf dan minta keampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan kita. Yang ketiga, makna yang ketiga, Allah Ta'ala al-afu yaqbalul afwa wa huwa as-sahl bitaysiril wajibat ala ibadihi. Allah Ta'ala ini dia menerima kemaafan dengan mudah. Itu makna yang ketiga. Makna yang ketiga, Allah Ta'ala menerima kemaafan dengan mudah sekali. Bitaysiril wajibati ala ibadihi. Dengan dia mempermudahkan kewajipan-kewajipan kepada hambanya. Dan dia tahu, Allah Ta'ala tahu hamba-hambanya itu ada taksir, ada kekurangan, ada kelemahan. Maka Allah wajibkan sesuatu yang ada hikmah yang sangat banyak. Contohnya Allah wajibkan wuduk bagi orang yang nak salat. Bila terbatal wuduknya maka dia kena ambil wuduk. Tapi kalau tak ada air, balik pada surah Al-Baqarah yang kita bacakan tadi. Kalau tak ada air maka Allah mudahkan, Allah maafkan dia. Tak apa, kalau tak jumpa air boleh dia ambil, dia gantikan dengan tayamum. Digantikan dengan, sebab dia tahu hamba dia tak mampu ketika itu untuk menggunakan air. Contohnya orang yang tak jumpa air ke, ataupun orang yang sakit ke, ataupun orang yang tak boleh guna air ke, ataupun orang yang kesejukan yang amat dahsyat ke, sampai kalau dia ambil wuduk tu boleh mati ke kan, sakit ke sebagainya, Allah tahu. Jadi Allah meraihkan kelemahan dan juga kekurangan hambanya, jadi Allah mudahkan. Apa contoh kemudahan yang Allah Ta'ala bagi? Antaranya adalah tidak diwajibkan kita kata solat selain solat lima waktu. Maknanya solat sunat still Allah perintahkan untuk dilakukan secara, kita kata, bukan fardu, bukan wajib. Sebab Allah Ta'ala tahu tak semua orang mampu. Tapi dalam bulan Ramadan, kita sebagai hamba kena ambil peluang. Dan bukan mencipta alasan. Ambil peluang. Cuma cantik tak cantiknya, kalau kita tengok ketetapan rakaat tarawih contoh kan, pun tidak menjadi kesepakatan di kalangan ulama. Ada yang kata 20, ada yang kata 8. Tetapi yang penting adalah orang yang menghidupkan bulan Ramadan dengan qiyam, dengan solat malam, dengan solat tarawih. Itu yang penting. Tak kira berapa rakaat. Ada orang yang dia mungkin tak mampu 20 rakaat kerana dia ada kerja dan sebagainya, dibuat 8 rakaat. Nampak? Luas. So itu bukti menunjukkan Allah Ta'ala itu yaqbalul afwa wa huwa sahl bitaysiril wajibat ala ibadi. Dengan Allah dengan Allah menerima kemaafan tu, dengan Allah memudahkan kepada kita. Nak buka puasa, ada orang ada air, ada orang tak boleh, dia tak mampu nak beli kurma katakan. Ada air kosong, boleh buka puasa. Bayangkan kalau Allah wajibkan buka puasa dengan kurma. Berat tu. Berat. Kan? Memanglah kita ni mudah nak dapat kurma kan. Alhamdulillah. Tapi tak diwajibkan. Tak semestinya kurma pun. Kalau ada kurma, alhamdulillah, itu yang disunatkan, yang digalakkan. Boleh ganti, fuqaha bincangkan, boleh ganti dengan air. Kalau tak ada air, ganti dengan benda-benda yang manisan. Tak ada masalah, yang penting buka puasa. Nabi SAW sunatkan kita untuk takhir as-sahur, lewatkan sahur, sebab memudahkan. Supaya kita ada tenaga, supaya kita tu makan lewat tu, maknanya supaya tenaga kita itu masih ada untuk kita melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita pada keesokan harinya. Semua itu ada kemudahan. Maknanya menunjukkan Allah Ta'ala al-afu,
pemaaf dan dia mudah, dia menerima kemaafan dan dia memudahkan kewajipan-kewajipan kepada kita. Tak boleh buat macam ni, Allah bagi pilihan macam ni. Tak boleh buat macam ni, Allah bagi pilihan macam ni. Sama ada dalam amalan-amalan fardu atau amalan sunat, ada. Tak ada maknanya Allah kata macam ni, macam tu saja. Maknanya ada kelonggaran. Kalau kamu nak memusafir, maknanya boleh untuk kamu berbuka puasa. Kalau pemusafiran tu menyebabkan kamu masyaqqah, menyebabkan kesusahan atau menyebabkan kamu letih atau menyebabkan kamu boleh memudaratkan perjalanan kamu, maka diizinkan, diharuskan untuk berbuka bagi orang yang bermusafir. Nampak tak? Macam mana Allah menerima kemaafan. Tapi dengan syarat kamu kena ganti balik. Kan, kena ganti hari yang lain. Kemaafan. Tersalah buka puasa, oh pasal ni tengok jam salah ni. Allah maafkan. Tapi kena gantilah. Hak Allah. Hak Allah. Orang yang tak mampu puasa, yang tak sakit, yang tak ada harapan untuk sembuh, Allah perintah, Nabi SAW perintahkan untuk, Allah perintah untuk fidyah. Bayar fidyah. Jadi adanya kemudahan, kemaafan, mudah. Baik, itu makna yang ketiga. Makna ketiga, maknanya Allah menerima kemaafan, menerima permintaan maaf daripada hamba-Nya itu, yaqbalul afwa wa huwa sahl, dan dia mudah. Maknanya macam tak ada syarat. Tak ada syarat apa-apa. Tak ada syarat, kecuali apa yang wajib kena gantilah, macam qada puasa kan. Itu kalau dah tersalah ataupun berbuka dengan keuzuran dan sebagainya, itu ada yang perlu ganti, kena gantilah. Tapi tak ada syarat-syarat yang berat-berat kan. Tak ada kata Allah kata kalau kamu bermusafir buka puasa, kamu kena ganti 30 hari lagi. Tak ada kan? Berat. Kena ganti 2 hari. Double. Tak. Ada yang mudah. Terima kemaafan. Sebab Allah Ta'ala tahu kita ni ada kekurangan. Kita ni ada taksir, kekurangan. Kita ada lemah, kelemahan. Ya Allah maafkan. Yang penting kita minta kemaafan. Yang penting kita tahu, kita sedar kita ni perlukan kemaafan Allah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Banyak kan, ada benda yang kita terlepas pandang, kekurangan kita dalam melaksanakan amalan, hak-hak mungkin saudara kita yang kita terlepas pandang dan sebagainya, kita berkurang-kurang dan sebagainya, itu kita minta maaf ke Allah. Kita maaf. Yang paling utama adalah benda-benda yang wajib, kita ada kekurangan dan sebagainya, dan tampung dengan amalan-amalan sunat. Yang keempat, وهو الله تعالى العفو الذي يبذل التوبة ويبذل التوبة والثواب مع وجود الذنب واستحقاقه للعقاب. Alhamdulillah. Makna Allah Al-Afu, yang Maha Pemaaf, Dia yang memberikan taubat dan pahala walaupun hamba itu ada dosa. Hamba tu tengah buat dosa pun, Allah Ta'ala, kalau dia minta maaf ke Allah, dia minta taubat dekat Allah, dia beristighfar kepada Allah, walaupun dia dalam dia masih lagi ada dosa tu, dia tak tinggalkan, Allah tetap berikan dia peluang untuk dia bertaubat. Dan walaupun perbuatan dia tu berhak untuk dia dihukum, tapi Allah tetap bagi dia pintu taubat. Allah tetap buka pintu taubat. Walaupun dia masih berdosa, masih buat dosa dan tak tinggalkan dosa tu. Subhanallah. Kan? Itu Tuhan kita. Dahsyat. Maknanya kalau kita ni faham Allah Ta'ala ni Al-Afu, kita tak akan meremehkan taubat, dan kita tak akan meremehkan permohonan kemaafan tu. Jadi itu yang keempat. Yang kelima, Allah Ta'ala Al-Afu, maknanya Allah afun yashalu khairahu. Allah
kebaikan yang diberikan tu Allah akan mudahkan. Dan Allah akan mendekatkan apa sahaja orang yang nak meminta maaf kepadanya, Allah akan dekatkan sebab-sebab yang menjadikan dia bertaubat kepada Allah, memohon kemaafan, kerana Allah Ta'ala tidak ada hijab, tidak ada perantara atau tidak ada penghalang antaranya dengan hamba. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah Ta'ala tidak ada meletakkan hijab perantara, pemisah antaranya dengan hamba-hambanya dalam permintaan, dalam apa-apa bentuk doa dan permintaan, termasuklah meminta maaf. Allah mudahkan kebaikan dan Allah dekatkan. Kalau orang yang nak minta maaf ke Allah, mengaku kesalahannya, mengaku kekurangannya, Allah akan buka pintu kemaafan. Tidak ada penutup. Subhanallah. Sebab itu kenapa Nabi SAW ajarkan doa yang jami' tadi, doa yang lengkap dan padat. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Bahkan pernah diceritakan oleh seorang guru kami, ada seorang lelaki yang kaki maksiat, yang dia melakukan maksiat yang banyak, dan sampai orang-orang yang ada di sekeliling dia pun berputus asa daripada dia untuk dia bertaubat. Pergi jumpa orang alim ni tak mau kawan dengan dia. Orang alim ni tak mau. Sebab dia jahat sangat. Tapi jumpa dengan seorang alim ni, yang benar-benar alim. Kebetulan dalam bulan Ramadan. Dia kata, wahai Syekh, aku nak minta maaf. Minta maaf apa? Minta maaf atas dosa-dosa aku. Syekh kata, minta maaf ke Allah. Syekh tu pun ajar dia doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ajar doa tu je. Dan ajar apa, bagi dia faham, minta. Hari-hari dalam bulan Ramadan kamu minta. Dan terbukti bila dia amalkan doa tersebut, doa yang sabit dan sahih daripada Nabi dengan penuh keikhlasan, memahami maknanya, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dia ulang. Sampailah akhir sekali dia meninggalkan maksiat. Sebab Allah Ta'ala dah jadikan, Allah dah bagi kebaikan tu, Allah dah buka kepada dia, Allah dekatkan dengan apa sahaja bentuk sebab-sebab yang boleh menjadi sebab yang mustajab untuk dia, yang dia telah minta maaf kepada Allah, maka Allah bukakan segala kemudahan dan kebaikan untuk dia. Siapa pun tak boleh halang. Jadi itu kita kata antara kelebihan nama Allah Al-Afu. Jadi amalkan. Belum kita bila kita amalkan ni, maknanya kita bukan setakat baca, tapi kita faham. Allah, macam-macam Allah Ta'ala mudahkan kita. Macam-macam Allah buka. Tak ada, kita kata tak ada siapa pun yang boleh menutup pintu-pintu rahmat Allah, menutup pintu-pintu keampunan, tak ada. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jinan, kata Nabi SAW. Bila datang bulan Ramadan, maka dibuka seluas-luasnya pintu syurga. Pintu-pintu syurga. Abwabul jannah futihat. Dibuka pintu. Wa ghulliqat abwabun nar. Wa ghulliqat abwabun niran. Dan ditutup serapat-rapatnya pintu-pintu neraka. Jadi sangat rugilah kalau orang dalam bulan Ramadan ini tidak menggunakan kesempatan dan peluang untuk memohon keampunan, kemaafan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi itu berkenaan dengan makna 5, makna al-afu, dan insya-Allah pada kelas akan datang kita akan bincang tentang samarah dan juga lataiful iqtiran, dan kita bincangkan juga kemaafan ni ada 2 jenis. Naul awal, naul tsani, dia ada 2 jenis. Afu, kemaafan ni ada 2 jenis yang dibahagikan oleh ulama. Kemudian kita nak tengok tentang jalalul afwi subhanahu wa ta'ala, keagungan sifat pemaaf Allah Ta'ala ni. Ada 6 poin yang kita perlu lihat, dan kemudian kita nak tengok samarah, hasil, kesan kita beriman dengan nama Allah Al-Afu yang kita perlu hayati. Itu insya-Allah pada kelas akan datang. Naktafi bihadzal qadar. Ada soalan di sini?
Wallahu ta'ala alam. Bolehkah kita tukar dhamir itu pada kita? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna wa dzurriyyatana. Tak payah tambah wa dzurriyyatana tu. Tukar dhamir saja. Fa'fu anna. Tukar dhamir saja. Tak payah tambah dzurriyyatana, tak payah tambah. Takut kita menambah sesuatu yang dah zikir yang warid ni kita kekalkan. Yang sahih, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Sebahagian riwayat tapi tak berapa kuat lah yang tambah Allahumma innaka afuwun karim tu. Kena check balik ada tak tambahan. Kalau kita tambah pula fa'fu anna wa dzurriyyatana, harus kita tambah, tapi yang sebaiknya kita kekalkan dengan lafaz yang Nabi ajar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau kita jadi imam, fa'fu anna. Tukar dhamir harus. Tukar dhamir harus kan. Tak ada masalah. Tapi kalau kita tambah tu, sebaiknya kita tak payah tambah. Tak apa, biar yang tu je. Tapi sebahagian ulama kata harus saja kalau nak tambah fa'fu anna wa dzurriyyatana ke fa'fu anna wa jami'al muslimin ke. Tapi sebenarnya dah cukup dah fa'fu anna tu, maafkan kami. Semualah. Kami tu maknanya semua kita. Zuriat kita, anak kita, isteri kita, guru kita, fa'fu anna. Jemaah yang kita tengah solat tu, makmum kita. Itulah. Termasuklah sebenarnya, tak payah tambah pun tak apa. Cukupkan dengan yang lafaz yang datang dalam hadis. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Tukar je dhamir kami. Kalau kita seorang, fa'fu anni. Walaupun orang itu bikin syirik, Allah tetap ampunkan sesudah bertaubat dan sesudah itu. Ya, walaupun dia buat syirik, selagi dia tak mati. Selagi dia tak mati, dia ada peluang untuk taubat. Allah tak ampunkan dosa syirik, tapi Allah akan ampunkan kalau dia bertaubat daripada syirik selagi mana dia masih hidup. Allah tak ampunkan dosa syirik. Memang innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu ancaman dan amaran. Tapi dalam ayat lain Allah kata apa? Yaghfir Allah wallahu yaghfiru dzunuba jami'a. Yaghfiru dzunuba jami'a. And Allah kata Allah ampunkan dosa kesemuanya. Yaghfiru dzunuba jami'a. Dalam surah Az-Zumar ayat 53 kan, qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah Taala mengampunkan semua dosa termasuk syirik. Tapi syarat syirik tu, syarat dia masih hidup lah, dan dia bertaubat dengan taubat nasuha. Maknanya dia meninggalkan syirik tu. Dia bukan buat syirik lagi. Kalau selagi dia kata saya bertaubat tapi masih buat syirik, Allah tak ampunkan. Itu maksud dia. Tapi kalau dia tinggalkan syirik, dia bertaubat kepada Allah dengan dia kembali bertauhid, Allah ampunkan. Itu maksud dia. Bukan maksudnya kalau dia syirik terus Allah tak ampun. Tak. Selagi dia hidup, Allah boleh ampunkan. Dengan syarat dia taubat. Sebelum mati. Sebelum kiamat. Sebelum matahari terbit daripada arah barat. Itu kata ulama kan. Habis had taubat tu sampai tu. Lepas tu tak ada taubat lah. Sebelum matilah kan. Ada yang orang membunuh manusia sampai 100 nyawa tanpa amal dia masuk syurga malaikat itu macam mana? Itu yang hadis tadi lah 99. Dia ditambah 100 kan. Dia ada amalan, dia bukan tak ada amalan. Dia ada amalan sebab dia nak pergi ke tempat yang diwasiatkan atau dinasihatkan oleh alim tadi supaya pergi kat tempat orang baik. Dalam perjalanan tu dia mati. Itu amalan dia. So dia ada keazaman dan dia telah pergi untuk menuju kepada Allah. Itu amalan dia. Jadi dia diampunkan, masuk syurga. Kan? Itu amalan dia. Allah Ta'ala tak tengok pada banyak amalan, Allah tengok pada kualiti yang dia ada. Sebab dia betul-betul ikhlas kerana Allah walaupun dia tak banyak amalan. Sama macam orang yang dia baru masuk Islam kan, pada zaman Nabi SAW, dia baru masuk Islam. Lepas masuk Islam tu terus dia dengar apa? Seruan jihad. Dia pun pergi berjihad, mati syahid. Dia tak nampak solat, tak nampak apa. Dia terus berjihad. Sama. Amalan dia tu yang dikira adalah pengakhiran. Yang bukan kira pada kuantiti, pada kualiti. Orang perempuan pakai kain telekung sepatutnya sampai tutup kaki lebur. Tapi sekarang
punggung tapak kaki kanan ganti dipakai dengan stokin. Pakai stokin lah, pakai stokin. Siapa boleh tolong tulis 5 afwan. Apa rajin dia ulang balik ni skip balik, tengok, catat balik, ulang balik. Tulis. Yang rajin boleh kongsikan. Semua orang sibuk kot tapi tak apalah, insya-Allah nanti kalau ada mana-mana orang yang sempat salin mungkin dia boleh kongsikan. Allah Taala alam. Baik. Ataupun anda akan tulis balik nanti insya-Allah. Kalau ada waktulah, kalau ada waktu yang kita akan tulis balik secara ringkas maknanya. InsyaAllah. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.